Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sengaja ambil masa 30 minit ini untuk sembang santai dengan follower-follower saya yang ingin bertanya soalan. Sebarang kemusykilan, soalan boleh tanya saya direct. Sebab saya jenis yang tak suka nak balas dalam typing. Siapa yang ada PM saya, siapa yang ada WhatsApp saya tu, saya bukan tak suka nak reply sangat sebab tak sampai maksud. Kadang kita nak reply tengah dalam waktu drive. Kadang-kadang benda tu saya nak jawab panjang sebab perlukan pendetailan yang tersangat detail. Tapi disebabkan saya malas nak type, jadi saya tak akan balas. Jadi anda lah yang rugi. Okay? Saya akan jawab apa sahaja persoalan kalau memilih antara dua platform, call ataupun video call saya. Sebab saya lebih senang, lebih suka menjawab sebarang soalan secara bercakap macam ni. Anda faham, saya jelas. Saya tak salah sampai maksud, anda pun tak salah faham maksud. Nanti Kang ada yang tanya, Puan macam mana, boleh ke saya nak ambil anak? Jawapan saya boleh. Tapi dia punya panjang-panjang tu saya malas nak baca. Sebab ada yang tanya raw berjela. Macam-macam kalau kita copy paste dalam Microsoft Word, dia akan jadi 2 page panjang. Dia macam karangan dah. Saya tak suka macam tu. Cara saya suka call ataupun video call macam ni. Jadi gunakan peluang yang ada. Masa saya sesi live ni, tanyalah saya sebab saya akan menjawab secara live. Anda faham, saya pun faham. Jadi takkan ada perkara yang salah sampai maksud. Okey. Selamat Hari Raya Manjala Raila. Waalaikumsalam. Puan Hana Ariana. Okey, ada apa-apa soalan? Gunakan masa yang ada. Jadi pada siapa yang ada mesej saya tak reply, ataupun saya dah pun reply, saya bagi 2 kaedah platform, pilih sajalah. Bukan untuk saya, untuk anda. Anda yang ingin mencari maklumat, anda yang inginkan jawapan, anda yang perlukan jawapan daripada saya, jadi anda kena pilihlah antara 2 platform tu. Sebab saya nak menaip tu tak sampai maksud nanti. Okay? Raya ni makan apa? Masak apa? Hari Raya pertama. Saya hari tu apa rendang. Rendang ayam. Apa tu? Ketupat dengan ketupat palas. Ketupat palas dengan nasi impit, kuah kacang. Biasalah tu. Dia kalau dah makan serentak semua tu, saya hi bye-bye je lah dekat diet tu kan. Puasa setahun pun dia macam tak guna. Macam tak ada ni. Tak ada memberi kesan efek ke atas penimbang. Ada soalan tak ni? Saya tengok kat mesej punyalah berjela soalan. Okey, Puan Manjala Raila, nafkah isteri bagi suami yang tak nak bayar dengan alasan tak mampu je. Nafkah isteri bagi suami. Nafkah isteri bagi suami yang tak nak bayar dengan alasan tak mampu je. Okey, soalan dia? Soalan dia apa, Puan? Nafkah isteri. Soalan dia apa? Waalaikumsalam Cik Zubaidi Muhammad Zahril. Selamat Hari Raya juga. Ataupun saya boleh ataupun fahaman saya, nafkah isteri bagi suami yang tak nak bayar dengan alasan tak mampu je. Okey, apa yang saya boleh komen, kalau alasan tak mampu je, tak boleh diguna pakai. Kalau dah naik mahkamah alasan tak mampu, tak boleh guna pakai. Dia kena tunjukkan apa benda alasan tak mampunya. Pertama, hilang dia dah jadi OKU ke?
orang kurang upaya, orang kurang upaya, ataupun dia dah cacat kekal ke, ataupun dia ada masalah mental ke, ataupun apa orang kata, ada benda-benda lain yang mengukuhkan lagi dia punya alasan tak mampu tadi. Sebab pada saya alasan tak mampu ni, saya memang tak boleh sikit lah alasan tak mampu ni. Kalau mana-mana kes guna alasan tak mampu ni, macam something wrong. Kan macam tak best. Okay. Apa perlu kita buat? Okay, apa perlu kita buat? Pertama, cakap dengan orang yang sentiasa banyak bagi alasan. Tuan guru saya kata apa? Orang yang terlalu banyak bagi alasan adalah orang yang tidak boleh dipercayai sama sekali. Okay. Jadi, tak perlu cakap lagi dah. Biar mahkamah yang cakap. Okay, gunakan platform mahkamah pula. Tuntutlah nafkah isteri ataupun nafkah anak ke, guna cara mahkamah. Bukan cara mahkamah, guna perundangan lah. Kalau dah sendiri cakap pun dah tak ni, buat apa? Bercakap lagi, makin sakit hati. Cakap lagi, buat ada. Cakap lagi, biar mahkamah. Kalau dia tak nak bayar juga, biar mahkamah yang proceed untuk penjarakan dia. Jadi tak berbaloi kalau duduk penjara, orang lain penjara duduk sebab alasan membunuh, mencuri untuk cari nafkah, mencuri barang untuk bagi nafkah. Dia masuk penjara sebab tak bagi nafkah. Macam tak berbaloi. Okay. Okay, Puan Hana, saya mau tanya, kira nusyuskah seorang isteri keluar rumah sekiranya si suami menyuruh si isteri jalan dari rumah? Saya tak faham. Nampak tak? Ini antaranya sebab kenapa saya tak suka nak reply by message. Yang saya baca ni pun saya tak faham. Puan Hana, saya tak faham soalan Puan. Saya mau tanya, kira nusyuskah seorang isteri keluar rumah sekiranya si suami menyuruh si isteri jalan dari rumah? Awak, saya tak faham. Puan jelaskan sedikit. Apa maksud dia? Okey, Encik Zubaidi. Puan, kalau suami gagal bagi isteri nafkah yang diperintahkan oleh mahkamah, apakah hukuman suami itu dapat? Okey. Kalau si isteri itu tadi berdasarkan perintah mahkamah, tapi si suami tu gagal nak ikut perintah tu, sekiranya isteri tu buat pelaksanaan perintah dan step seterusnya, cik gagal juga bagi tunjuk sebab kenapa cik gagal untuk bagi nafkah menurut perintah tu tadi, maka antara hukuman mungkin mahkamah tengok pada tuntutan lah. Kalau isteri tu ada lantik lawyer, biasa lawyer akan suruh komit ke penjara je. Memang ke penjara je lah. Apa lagi? Nak bagi denda. Sama juga tentang amount juga. Satu amount jumlah juga mesti tak akan bayar. Jadi kaedah yang untuk digerunkan ataupun untuk menjadi pengajaran pada si suami yang tak bayar ni, tak bayar nafkah ni, penjara je lah. Dia ingkar mahkamah. Pertama ingkar mahkamah, dia dah seolah-olah dia menghina perintah mahkamah. Jangan sampai hakim pula charge sebagai menghina mahkamah. Jadi dua kesalahan nanti. Okay. Dah ada perintah pun culas, memang salah. Okay, thank you. Welcome. Semua tengah beraya ni kot. Beraya. Beraya kat mana kan? Bukannya boleh beraya. Saya ada terima mesej lagi ni. Jangan mesej. Jangan mesej saya. Jangan mesej. Tanya saya soalan dekat sini. Okay, saya dah nikah baru. Suami dah nikah baru. Anak tiri 2 orang. Anak-anak kandung 2 orang, masih kecil pun tak cukup nafkah. Anak pertama dah ada perintah masa poligami 1,100. Anak kedua dah file kes tapi PKP tak on lagi di mahkamah. So sampai sekarang saya sara anak-anak. Semua resit saya simpan. Okey, soalannya Puan. Soalannya,
Sama-sama Cik Zubaidi, Muhammad Zahril. Cik Zubaidi ni kawan saya ke? Siapa Okey. Bila minta nafkah untuk anak 8 bulan dan 3 tahun cakap tak mampu. Okey. Soalannya? Oh, okey. Puan Hana Ariana. Okey, begini Puan, apabila seorang suami berkata kepada isteri, kalau kau nak keluar dari rumah, kau jalanlah. Maksudnya berambus suruhlah. Lalu si isteri pun keluar dari rumah. Kira nusyus kah si isteri tu? Tak adalah. Dah suruh keluar. Dah suruh keluar. Nak nusyus pula. Dan apa patut si isteri buat bila suami sudah berkata demikian? Tanya isteri tu nak buat apa. Ada tak rasa lagi hati tu dengan suami tu? Apa punca suami tu suruh keluar? Kena tahu punca dulu. Tapi kalau contoh macam sebab ayat tu habis kan, contoh macam pergilah keluar beli barang, contoh pun keluar juga rumah kan. So kita nak tahulah apa punca tu. Punca. Tapi kalau suami yang suruh keluar, kemudian isteri tak keluar, isteri keluar, tak kira nusyus. Kalaulah ada tuntutan untuk sabitan nusyus yang suami filekan, puan kena jawab puan. Jangan sewenang-wenangnya nak isytiharkan diri tu sebagai nusyus. Buruk nanti orang tengok. Okey Puan Ain. Soalan, adakah wajib tanggung anak-anak tiri tapi anak-anak kandung tak cukup makan minum, hanya 200 orang, hanya cukup pampers susu anak, yuran sekolah, elek, makan minum tak ada, klinik tak ada dan lain-lain sikit. Tak boleh. Wajib. Wajib anak kandung lah. Okey, wajib anak kandung sebab darah daging. Anak-anak tiri tu dia ada ayah dia. Ayah kandung dia. Nak bagi ihsan tu tak ada masalah. Nak tanggung pun tak ada masalah. Tapi janganlah sampai orang kata apa, ada istilah tu, yang dikendong berciciran. Saya ni masalah sikit kalau bawa peribahasa ni. Lebih kurang macam tu lah. Tak boleh lah. Puan saya nasihatkan, puan teruskan dengan perintah nafkah anak. Nafkah anak yang baru ni, teruskan sahaja. Dia bayar tak bayar terpulang. Yang penting puan dah dapatkan perintah, kemudian penjarakan saja. Poligami mampu. Anak sini tak mampu. Apa benda lah. Kalau ada suami tengah tengok saya bebel ni, tolonglah. Anda tu ketua, lelaki, kuat tubuh badan. Selagi tak sakit, selagi tak nazak, jalankanlah tanggungjawab tu. Lepas tu nak kata isteri nusyus lah, apalah, tak boleh lah kan. Masing-masing ada salah masing-masing. Tapi sejauh mana kesalahan tu di apa? Diperbetulkan. Ada lagi yang mesej saya ni. Saya kata tanya saya live, saya tak nak reply. Okey, alasan tak mampu guru tahfiz, nikah ramai boleh pula. Kesian anak-anak, yuran sekolah pun out. Tak mampu alasannya. Saya tengah fight puan, saya tak apa puan. Anak-anak jadi mangsa. Fight. Saya doakan moga hak anak-anak puan dapat. Fight. Untuk anak tu. Tak boleh lah. Guru tahfiz. Tu satu hal juga tu. Saya pelik lah kat situ tau. Saya pelik sangat. Kalau masa tengah baik, tengah elok, saya rasa hari-hari bawa pergi keluar makan. Hari-hari bawa balik makanan. Ataupun hari-hari bawa balik jajan, bawa balik mainan. Untuk anak-anak yang si bapak ni. Tapi bila dah ada masalah dengan mak dia, nak beli tu, nak lebihkan RM10 pun berkira. Allah.
Tu anak tu. Tak tahulah apa yang nak didendamkan. Dendam-dendam je lah dengan isteri tu. Tak payahlah sabitkan anak. Tahu nak cakap apa dah. Sabar je lah kan. Tulis sabar senang. Nak rasa, nak sendiri hadap tu. Sama-sama untuk semua juga ibu-ibu tunggal. Fight habis-habisan untuk hak anak. Yes. Fight untuk anak. Siapa kita untuk nafikan hak anak? Okay. Saya rasa semua tak ada soalan ni. Semua nak dengar saya punya bebelan je ni. Okay. Ya Syahatu Shima bila Kak membebel jangan. Kan, jangan. Dia tak boleh. Masa manis, masa bahagia, tak apa, boleh. Buat pinjaman sanggup. Tak apa, boleh. Berhutang sana sini sanggup. Tapi bila dah, faham lah. Faham tak? Tak faham. Tak apalah. Anak moga-moga anak yang membesar dalam keadaan masalah rumah tangga tu jadi anak yang mendengar kata, anak yang tidak banyak kerenahnya, anak yang sihat walafiat sepanjang hidupnya, anak yang soleh-solehah, anak yang bijak pandai. Pandai dari segi akademiknya, pandai, baik dari segi akhlaknya. Jangan ditirulah perangai mak bapak yang tak senonoh ni. Jadi harapnya anak-anak yang lahir dari masalah rumah tangga daripada ibu bapa ataupun orang lain yang cuba menghancurkan rumah tangga, moga-moga anak-anak ni jadi anak yang terbaik dari kalangan anak yang terbaik. InsyaAllah. Tak tahulah. Tak tahu nak cakap. Nothing to say. I don't know how to say. Speaking lah. Saya tak pandai BI, tapi bila saya marah saya akan automatik jadi pandai nak membebel dalam BI. Macam mana tu, pelik kan? Then I don't know how to say. Okay. Nak tanya, kalau si isteri ni mencari jalan hendak berkahwin lain, padahal diceritakan pada kawan-kawan dia, si suami ni tak betul itu ini, sampai suami disuruh keluar rumah semata-mata hendak berkahwin dengan mana ni? Semata-mata hendak berkahwin dengan lelaki lain, makan pakai cukup si suami bagi, kadang-kadang berlebih, macam mana isteri macam ni? Nantinya kalau si isteri mencari jalan hendak berkahwin. Okey, kalau macam ni, apa diva saya rasa ini soalan daripada orang lelaki, sesuami lah ni. Okey, macam ni, dia mudah je. Okey. Mudah. Kenapa ramai peguam ataupun saya sikit, saya bagi tahu dari segi konteks diri saya lah. Orang mengatakan saya sebagai mempertahankan hak wanita. Pertama, yes, saya adalah seorang wanita. Dah tentulah saya akan pertahankan wanita. Okay, yang kedua, kenapa saya mempertahankan wanita? Seolah-olah tidak mempertahankan kaum lelaki. Kerana apa? Jawapan dia, lelaki ni jalan untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi sangat mudah. Kerana apa? Talak tu ada pada dia. Okay. Kedua, Allah dah bagi tahu dah, Allah dah ajar pada kaum Adam, yang ini lelaki ni, nak tegur isteri gaya macam mana? Asingkan tempat tidur, takdib dia, dah ada ajaran dah. Tapi kalau berlaku pada si isteri ni macam mana nak takdib si suami ni? Kalau salah tegur dia kata nusyus. Kalau bila kita tegur nanti dia kata kita dahaka. Tegur nanti kan kata itu ini. Mulalah mengadu pada belah sana, keluarga belah sana. Kan? Macam mana yang dikongsikan oleh pengalaman puan tadi. Jadi bagaimana? Nampak tak rumitnya wanita tu? Jadi soalan untuk Apak Diva ni, pertama, kalau Apak Diva tak nak jadi seorang lelaki yang dayus, pulangkan isteri Apak Diva ni.
Saya tak tahulah ini soalan untuk apa Divas ni atau orang lain, tapi jawapan saya, pulangkan isteri ni kembali kepada keluarga dia dengan cara yang bermaruah. Bermaruah. Berkahwin dengan cara bermaruah, kembalikan semula pun dengan cara bermaruah. Kalau tak nak dayus. Kedua, kalau masih boleh diselamatkan rumah tangga ni tadi, benteng habis-habisan. Failkan kembali taat di mahkamah. Bagi tahu mahkamah kenapa aku perlu pertahankan rumah tangga ni sekian. Cari bukti-bukti. Jadi spy sikit. Tangkap gambar itu, tangkap gambar ini. Jadi bukti. Sabitkan dia. Nusyus ke apa ke. Biar Allah bagi ruang sedikit untuk tempoh si isteri tadi berfikir baik buruk dia ni. Okey? Tapi kalau sendiri salah, punca daripada diri sendiri, culas, tak tanggungjawab, tak ambil tahu langsung, tiba-tiba si isteri ni tadi mencari yang lain untuk orang kata meluah rasa, berkongsi suka duka dengan orang lain. Tanya diri sendiri dulu. Kalau semuanya dah cantik, seorang ketua keluarga yang memang baik, terbaik, fight. Tapi kalau diri sendiri pun bermasalah, pertama, muhasabah dulu. Kedua, bertaubat pada Allah. Ketiga, minta ampun pada Allah. Keempat, minta petunjuk daripada Allah. Daripada istikharah. Okey? Talak pada tangan suami. Mudah sahaja. Berbanding dengan isteri. Kalau isteri menghadapi masalah yang sama, suami curang, suami berlaku tidak adil, suami tidak bagi nafkah, suami sekian. Isteri ni tadi nak harapkan apa? Nak tarik suami ni nak baik balik pada dia. Pertama, tak mampu. Kudrat wanita lemah berbanding lelaki. Okay? Kedua, banyak prosedur dia kalau nak minta cerai ni. Bukan senang-senang. Sebab itulah saya sebagai wanita perlu pertahankan hak wanita yang teraniaya. Ingat yang teraniaya. Kalau yang menganiaya, saya akan backup yang lelaki yang teraniaya tu pula. Okey? Jangan malukan wanita. Di samping wanita kuat, jangan malukan. Okey. Peguam macam ni yang diperlukan untuk ibu dan anak teraniaya. Moga Allah okey, alhamdulillah, amin. Doakan saya. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru masuk live ni. Saya diceraikan di luar mahkamah awal bulan 3. Kes ditunda sebulan lepas. Kami okey. Suami boleh WhatsApp call saya dengan anak-anak. Tiba-tiba seminggu sebelum raya, suami tiba-tiba blok dan marah-marah saya. Alasan orang ketiga. Tapi tak boleh sebab suami dah blok saya. Call guna nombor lain. Patutkah saya guna peguam untuk ke saya? Yes. Patut. Puan sendiri pun dah tak tahu macam mana nak hubungi kan? Puan sendiri pun tak tahu dah macam mana. Jadi, jawapan saya patut. Perlu guna pihak ketiga. Pihak ketiga tu peguam lah. Jangan cari pihak ketiga orang lain pula dah. Dia akan merumitkan keadaan. Cari yang pihak ketiga yang bertauliah, iaitu peguam. Okey. Miracle Isabella. Saya nak tanya hak jagaan kat bapak, tapi bila sampai turn saya, bapak gagal beri untuk turn saya. Dengan alasan anak tak nak, sedangkan saya nak jumpa anak pun bapak tak berikan. Tapi anak selalu berhubung dengan saya di talian. Okey, tak ada masalah. Tapi bila turn saya, bapak dia cakap anak tak nak dan tak suka kat mak ya. Apa perlu saya buat ya kalau jadi semacam ni? Okey, pertama, dah ada hak perintah hak jagaan anak ke belum? Okey. Dalam perintah hak jagaan anak tu kalau ada, tapi tengok macam dah ada ni hak jagaan kat bapak. Okey, kalau perintah dah ada, tengok hak lawatan tu tadi. Detailkan kat situ. Fahami apa dia term-term kat situ. Sebab tak ada alasan, tak boleh. Tak boleh nak apa? Buruk-burukkan pihak satu lagi tu dekat si anak, tak boleh. Itu mana yang buruk-burukkan orang lain pada si anak, maknanya dia sedang memburukkan diri dia sendiri. Okay, jangan risau. Anak-anak ni dia boleh hidu ciuman ikhlas, mana yang ikhlas, mana yang tidak. The power of budak, the power of anak ni lah tadi, yang mana dia boleh tahu tau. Dia boleh tahu orang yang rapat dengan dia ni ikhlas ataupun tidak. Teruskan saja ikhlas. Okey, pinjaman loan bekas suami tapi penjamin nama isteri dan tak bayar.
Nama blacklist. Bolehkah kita buka file buat tuntutan agar nama isteri tak blacklist ya puan? Boleh. Boleh. Buat tuntutan apa tu apa istilah dia? Tuntutan, sekejap, ganti rugi. Apa saya dah lupa dah. Dah lama tak pergi mahkamah jadi macam tu lah. Tapi boleh. Boleh puan. Dia ada terms situ. Nanti kalau contact dekat message. Saya lupa dia punya terms dia tu. Okey, ada satu lagi soalan. Kalau si isteri tu sudah disabit nusyus, suami memohon poligami dan diluluskan oleh mahkamah dengan syarat isteri pertama dapat nafkah 300, layak ke isteri pertama dapat nafkah seperti yang diperintahkan, sedangkan si isteri sudah disabit nusyus, si suami kini telah pun selamat poligami. Sedangkan si isteri pertama 5 tahun digantung tak bertali. Okey, baik. Okey. Kalau isteri tu tadi dah disabitkan nusyus oleh mahkamah dengan syarat disabitkan nusyus oleh mahkamah, bukan sabitkan nusyus oleh suami itu sendiri. Sabitan nusyus hanya di mahkamah. Hanya mahkamah yang berbidang kuasa untuk mensabitkan nusyus. Okey, andailah begini, selagi mana isteri tidak bertaubat, tidak balik ke pangkal jalan, maka sabitan nusyus ni kekal. Sabitan nusyus ni dia boleh terangkat ataupun dia boleh hilang kalau isteri ni tadi sudah pun bertaubat. Bila mana sudah bertaubat, maka bolehlah. Maka wajiblah pada si suami tadi menafkahi seperti mana dalam perintah. Kurang tak boleh, lebih bagus. Kurang tak boleh, lebih, anda lah yang terbaik. Rezeki Allah akan datang pada anda dalam segala segi. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang nanti Allah bagi. Kerana apa? Kerana membahagiakan hati orang yang tersayang. Okey? Okey, clear soalan? Okey, tinggal lagi 2 minit. Ingat saya soalan kalau tanya by message, saya pendek kata tak sukalah nak reply. Sebab tengoklah contoh, saya baca soalan ni pun saya kurang nak faham. Macam mana kalau saya nak reply message? Nampak? Jadi pilih antara 2 kaedah, call ataupun video call saya. Kat situ anda dapat jawapan yang sangat clear. Saya pun puas hati kerana bagi satu jawapan yang tepat yang boleh membantu anda membantu anda yang dalam timbunan pelbagai persoalan yang tak keluar-keluar tu. Okey? Okey, alhamdulillah clear Okey, saya harap ini last soalan sebab dah 29 minit. Saya dan suami dah berpisah last year. Mahkamah minta suami untuk ambil hak lawatan untuk anak. Bekas suami tak nak ambil. Katanya nanti susah nak datang lawat anak. Sekarang dah tak ambil hak lawatan anak. Boleh dikatakan 2 kali sehari datang. Agak mengganggu saya dan keluarga semasa di kampung. Saya tinggal di KL tapi masa di KL tak boleh datang lawat anak. Boleh minta pencerahan tak? Okey. Ni saya boleh bagi tahu umum sahaja sebab perintah tu saya tak tengok. Kalau dalam kandungan perintah tu tak ada terms itu, jadi dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Okay. Puan bolehlah buat laporan polis ke apa so on. Tapi kalau puan rasa macam bagi je lah, tu ayah dia juga. Kalau benda yang puan rasa macam bukanlah satu niat dia untuk mengganggu, why not, bagi je kan. Tapi kalau sampai mengganggu privacy yang mana tak ada apa-apa pelanggaran pun dalam perintah, buat apa orang kata, macam mana sekejap, pelanggaran tak nak, report dulu. Itu saja yang saya boleh cadangkan sebab saya tak tengok perintah tu. Okay.
Okay, hak Hadanah Puan. Apa yang boleh seorang ibu tuntut? Saya tak setuju anak diberi pada bekas suami. Anak kecil 1-3 tahun. Okey, hak Hadanah. Hak Hadanah totally secara umumnya adalah berpihak kepada si ibu dengan syarat si ibu tadi tidak hilang kelayakan dalam menjadi hadinah ataupun menjadi penjaga kepada si anak-anak ni tadi. Okey? Jadi apa-apa sekalipun dapatkan perintah dulu. Bila mana perintah tu dah ada, okey, jangan risau. Okey? Atas dasar keselamatan juga Puan, sebab bini baru adalah perosak rumah tangga kami. Yes. Kita jangan lihat yang benda jauh-jauh. Kita jangan lihat. Kita jangan jangan mereka-reka ataupun jangan berandai-andaian sesuatu benda yang belum lagi berlaku. Tetapi boleh untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang mana macam dalam penulisan saya dalam page saya, hak seorang isteri yang diceraikan. Hak seorang isteri selepas perceraian. Ada jaga anak tu tadi. Jadi tuntutlah. Okey. Okey, jadi dah 32 minit. 32 minit dah. Okey, tak apa. Okey, itu saja sesi 30 minit sembang santai raya saya. Saya harap segala soalan telah pun dijawab dan mencapai kata maksud puas hati kepada yang bertanya. InsyaAllah. Jadi siapa yang ingin bertanya lagi, tunggu je lah kalau sesi live ni. Kalau tak pun call ataupun video call saya. Itu saja. Apa yang menjadi hilang kelayakan tu Puan? Okey, yang menjadi hilang kelayakan pertama ada niat untuk pindah ataupun niat untuk menjauhkan anak ni tadi kepada si ayah. Itu hilang kelayakan. Yang kedua, si isteri ni tadi, si ibu ni tadi berkahwin lain dengan seorang lelaki yang bukan mahram. Hilang kelayakan. Tetapi yang bab berkahwin lain ni ada satu perbahasan lain yang boleh dinafikan hilangnya kelayakan tadi. Maknanya masih kekal, masih boleh lah. Okay. Yang ketiga, hilangnya kelayakan di segi sikap ataupun cuai, abai dalam hak penjagaan anak sehingga boleh mendatangkan kemudaratan kepada si anak ni tadi. Maka hilang kelayakan. Okay, ada banyak lagi. Okay, baik, itu sahaja. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita, semoga semua yang membelenggu fikiran Allah mudahkan segala urusan. Kita adalah kita yang baru. Seperti mana nasihat ataupun seperti mana nasihat dan perkongsian daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dalam tajuk bagaimana untuk menghadapi ujian dan dugaan dalam rumah tangga. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.